Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam daripada Borneo, Sabah, Malaysia. Sekali lagi diulang, Sabah itu di Malaysia. Sebab ada yang komen di YouTube saya, dia bilang Sabah di mana itu? Sabah di Malaysia, bukan di Indonesia. Sabah itu di Malaysia. Okey, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah sebab kita berjumpa lagi di channel ini dan saya masih boleh berkongsi. Jadi apa-apa pekerjaan kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi apa yang kita mau share hari ini memang cukup menarik. Cukup menarik sebab dia melibatkan wiring dan dipahamkan kereta di belakang saya ini adalah Toyota Rush yang boleh dikatakan berusia lebih 10 tahun. Dan saya dimaklumkan oleh owner kereta ini sudah 7 pomen termasuk servis center Toyota. Tidak dapat menjumpa masalah ini kereta. Tetapi penggambaran hari ini ialah kita mencari punca. Apakah masalah sebenarnya kereta? Kameramen tengok bateri ya. Bateri dia. Okey, jadi saya duduk ni sebab penat saya berdiri. Jadi kita mau share. Kenapa orang ini datang? Bukan saya saja dia mau lawat saya punya bengkel kerana rindu. Sebab dia punya kereta sudah 7 pomen bikin, termasuk servis center. Coil plugnya sudah 4 biji ganti. Crankshaft sensor sudah ganti. Dan bertukar-tukar tangan sahaja. Daripada Tuaran sehingga Kota Belud sepun sama, dia tariklah dari Kota Belud ini kereta. Jadi perkongsian pada hari ini insyaAllah bukan mengatakan saya ini pandai. Dan untuk makluman, saya ini bukan spesialis wiring. Tetapi entah berapa lama sudah ini balik-balik wiring saya yang datang sama saya. Macam seolah-olah saya spesialis wiring. Tidak. Tetapi orang minta tolong, kita tolonglah. Jadi alhamdulillah. Kita setelah ada datang di kereta, kita cek. Kereta ini kita cek dan kita scan. Dia bermasalah sekarang ini kereta bila start dia mati. Setiap 15 minit dan ketika dia hidup pun 15 menit itu bergegar, lama-lama dia mati. Dan apa yang kita buat di sini ialah lebih kepada masalah wiring. Bila kita scan dia kata CMP. Jadi alang-alang wiring masalah kita pada mulanya kereta ini sudah kita start jalan, okey sudah tidak keluar cek engine. Okey? Masa dia datang memang towing lah. Towing dia datang dan ketika kita buat pengecekan tapi wiring ini masih di dalam lah. Nampak kameramen depan saya ni? Ini wiring input dan aktuator. Wiring input aktuator menuju ke ECU. Apa itu input sensor? Maknanya sensor yang memberi input kepada ECU, bagaimana bacaan dia, dan juga seterusnya dia memberi arahan kepada aktuator berdasarkan input yang masuk dengan dia. Jadi ini antara perkongsian yang kita akan kongsi. Apa sebenarnya masalah ini kereta? Kenapa CMP sudah diganti? CMP namanya camshaft sensor. CKP maknanya crankshaft sensor. Dia dua-dua keluar pun boleh menyebabkan mati pada komponen-komponen kereta Rush tadi. Jadi alhamdulillah, apa yang kita buat di sini pertama kita scan dulu. Yang kedua kita cek komponen-komponen mechanical. Dan setelah kita cek semuanya komponen mechanical ni macam timing belt, kalau dia pakai timing belt, timing chain, marking semua okey, compression test. Dan ini kita sudah compress test 12 bar. 12 bar maknanya normal lah. Asal di bawah 8 ke atas, okey. Jadi sistem mekanikalnya semua okey. Compression bagus. Api ada. Kereta ni api ada. Minyak injektor ada. Okey. Cuma dia keluar perkataan fault code dia CMP dan kadang-kadang keluar CKP. CKP maknanya crankshaft sensor, CMP maknanya camshaft sensor. Crankshaft sensor, CKP membaca api, CMP synchronizing kepada minyak untuk pengapian yang betul. Ya, jadi minyak dengan api seiring. Tak boleh minyak ada, api tidak ada. Api ada, minyak tidak ada. Api dikontrol oleh CKP, iaitu crankshaft sensor. Minyak dikontrol lebih kepada CMP. Jadi boleh adjust duration dia itu melalui cam tadi. Sebab itu bila camshaft sensor masalah, biasa dia synchronize dengan VSC, iaitu valve control solenoid, yang orang panggil DBBT solenoid pun boleh. Okey, jadi apa yang kita mau share di sini sekarang, sebelum kita detailkan apakah masalah kereta ini sebenarnya. Kereta ini sudah berjalan sebenarnya, kami buat beberapa hari dan kita buat ujian. Besok pagi dia masih keluar sekejap, atau dia hilang. Lepas tu dia akan datang lagi lah. Tapi besok pagi kau datang, kau start lagi, dia datang lagi balik. Tapi alhamdulillah dia okey sudah, steady engine. Cuma dia keluar cek engine saja kadang-kadang.
Bilang Piramli kadang-kadang, bukan jarang-jarang, kadang-kadang dia keluar. Tapi kita tidak mau itu kadang-kadangnya, kita buka lagi sekali wiring tu. Dan alang-alang di hadapan saya ini wiring sudah terbuka. Sudah terbuka, jadi kita belajar sama-sama. Okey, untuk makluman, paling penting di dalam sistem pengapian adalah CMP dan CKP. CMP adalah camshaft sensor, CKP adalah crankshaft sensor, CMP adalah camshaft sensor. Okey, camshaft tu mana? Crankshaft tu mana? Saya rasa sudah dibahas di video saya di Maibi hari itu, yang tajuk dia Pomen sudah bikin tapi tidak hidup. Saya sudah bahas dia punya aktuator, apa fungsinya. Jadi hari ini kita bahas tentang wiring saja. Yang wiring input sahaja. Tidak kita bahas fungsi secara detail setiap aktuator dan juga sensor. Dan wiring di hadapan saya ini adalah sejenis Toyota Rush, Avanza boleh juga begini, Maibi pun sama juga, lebih kurang. Cuma kalau ada CPR, dia ada airbag, mungkin ada tambahan sedikit. Tetapi untuk enjin lebih kurang sama saja. Untuk Avanza, Rush dan juga Maibi. So, kepada pengguna-pengguna Maibi, Avanza, bolehlah kita sama-sama share di sini. Okey, yang pertama, apakah masalah sebenarnya kereta ini? Saya akan bagi tahu apa masalah dia. Yang pertama kita pahami dulu, setiap wiring ini kita keluarkan. Okey, di sebelah kanan saya ni adalah input pergi ECU. Ini pergi ECU. Inilah daripada ECU dan aktuator, di sinilah wire dia. Yang sebelah yang ini adalah current input masuk, positif, negatif. Sekarang sebelah sini adalah grounding ataupun junction block ini. Dan seterusnya soket CMP. Tengok kameraman, tengok CMP ni. Ini crankshaft sensor, ini yang saya bahas sekarang ni. CMP, crankshaft sensor, CMC, CMP dan CKP. CKP ini yang duduk dekat puli bawah ni, CKP. Okey, so sekarang ini kita akan bahas satu-satu sebelum kita bagi jawapan kenapa CMP pandai hilang, pandai datang, susah mau hidup, kadang-kadang bergegar enjin. Okey, untuk case yang ini kereta banyak masalahnya, wiring pun terbalik dia juga, dan juga junction block pun dia juga masalah. So sekarang ini kita satu-satu dulu pahami sistem wiring ini secara ringkas, ya. Okey, saya bermula daripada sistem daripada kanan saya dulu. Okey, sebelah kanan saya dia ada 3 soket, iaitu pergi ECU direct, power, positif dan juga semualah sini, ignition key. Kalau kita tengok CP, ini coil plug, warna ni apa ni? Putih. Positif saja. Yang ini positif juga untuk injektor, warna hitam merah, garis merah hitam. Ini untuk injektor. Okey, injektor tu mana? Okey, sekarang kita mulakan satu-satu. Injektor yang ini, Avanza pakai 4 piston, sudah 4 injektor dia. Okey, injektor dia ini. Injektor nomor 4, 1. Injektor nomor 2 ini. Injektor nomor 1 nih. Okey. Injektor nomor 1 ni, injektor nomor 2 yang ini. So, injektor ni dia punya wiring output positif di sini. Okey. Input masuk current dari sini. Nih. Nampak I itu injektor, IJ, injektor positif. Okey? Positif, dia ada positif di sini. Positifnya yang mana? Nih, kalau kita nampak warna hitam merah. Tengok sini, warna hitam merah. Hitam merah, hitam merah injektor. So dia punya positif di sini injektor. So positifnya, negatifnya mana? Negatif ikut firing order daripada ini direct pergi ECU. Ini pergi ECU. Yang warna putih, merah. Ini lain lagi warna dia, putih semua. Ada lagi mana daripada putih, biru-biru. Ini putih lagi ni, macam-macam warna. Tapi ini yang negatifnya ni ikut firing order daripada ECU. ECU pula dapat setelah daripada CMP dia pergi daripada CKP dia pergi firing order, dapat arahan CMP. Okey, jadi injektor positif di sini. Okey, injektor. Okey. Alright, kita masuk step kedua, iaitu kita cerita pula bahagian crankshaft kita masuk bahagian coil plug. Okey, coil plug dia ada 4 plug juga, iaitu ini. Coil plug punya soket, piston nomor 4 di sini. 4 ini coil dia. Okey. So dia punya coil plug di sini, CK dia tulis di sini, CPG. Dia punya warna positif di sini, warna putih ya. CPG positifnya coil plug. CPG. Coba kameramen boleh nampak, dia putih saja nih. Putih saja. Putih. Jadi positifnya yang ini. Ingat, positif. Semua sama saja. Positif.
Dan juga yang satu di sini dia ada 4.1 nih, positif. Oke, macam mana saya tahu? Kita tengok, betulkah tidak saya buat positif begitu? Kita tengok. Kita masuk daripada continuity. Kita tidak boleh tahu detail sebab bateri ini pandai mati. Kita ringkas saja. Dan kita akan ceritakan masalah kereta, di mana kelemahan kereta ni. Dan kita alang-alang buka barai. Jadi kita belajarlah sikit-sikit. Oke. Tengok, satu orang kameramen. Kameramen, Bang. Airi. Oke, kita akan buat junction. Kita buat, betulkah yang ini coil plug warna dia merah? Putih semua, putih semua. Nih putih. Oke, cucuk sini. Alright. Oke. Putih semua. Ini dia putih semua nih, nampak nih putih semua. Semua 4 biji coil dia semua. Nampak bunyi? Oke. Ini putih, ini putih. Sama juga sini pun dia bunyi. Putih. Nah, putih. Coil nomor 3. Oke, bunyi. Coil nomor 2, coil plug. Sama, merah. So input power positif ada di sini. Sebab syarat untuk hidupkan coil plug ini dia ada 3. Satu positif, satu grounding direct, satu lagi daripada ECU. ECU pula dapat daripada CKP, crankshaft sensor. Oke, sekarang positif dia warna putih ya. Oke, paham? Kita cerita positif saja. Yang negatif tu memang direct grounding lah. Oke, grounding. Oke, injector sudah selesai. Coil plug sudah selesai. So kita kasih pergi step ketiga. Injector maknanya yang kontrol minyak tu lah. Inject, ada 4 kan. 1, 2, 3, 4. Plug pula, coil plug 1, 2, 3, 4 di sini. Kameramen boleh nampak kah? 4 saya ulang-ulang ni bukan semuanya orang paham. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi sekarang ini kita masuk lagi step lain. Kita akan bagi jawapan di akhir penggambaran nanti di mana masalah kereta ni. Okey, ini adalah soket ECT sensor. Ada 3 wire. Ini penting kalau ini masalah pun dia jadi gila itu kipas. Jadi ini ECT sensor ada 3 wire. Okey. Kita kenali dulu nama-nama dia sejak dulu. Saya bukan detail sangat. Okey, setelah kita tahu ECT sensor ni macam engine coolant temperature, dia membaca suhu badan enjin. Okey. Alright. Seterusnya kita step keempat ke berapa sudah ini? Kita masuk ke ini. KNS. KNS sebenarnya knock sensor. Dia duduk di belakang blok enjin. Pastikan tiada putus. Dia membaca gegaran enjin, bukan gegaran sebab conrod bearing masalah, ring piston masalah, pembakaran yang tidak sempurna pun dia gegar. Dia juga tahu dan dia hantar ke ECU dan seterusnya ECU akan adjust itu timing minyak supaya lebih stabil itu pembakaran. Jadi knock sensor yang ini KNS. Lepas tu di bawah KNS ni maknanya knock sensor ada ALT. ALT maknanya adalah 2 wire ni. 2 wire ni daripada alternator. Satu daripada kunci, satu lagi pergi meter. Okey, jelas ringkas sebab kalau terlampau lama nanti mati bateri saya punya mic. Maklumlah mikrofon dia ni. Okey, step seterusnya. Kita akan pergi ke step kelima, iaitu apa ni? TPS. TPS ni di mana? Di sini. TPS ni dia membaca bukaan. TPS ni nampak? TPS. Okey, TPS. Okey, TPS sensor. Ni. TPS ni dia membaca berapa peratus bukaan berikut pedal yang kita rest. Okey. Yang seterusnya MAP sensor. Tengok sini, kameramen. MAP sensor adalah membaca berapa banyak udara oksigen yang masuk di dalam. Seterusnya ECU akan hantar maklumat ni untuk di-adjust itu injektor dan juga pembakaran di dalam. Dia mengukur jumlah oksigen di dalam. Ni soket dia. Seterusnya ISC. ISC ni adalah intake sensor controller ataupun idling solenoid control. Idling solenoid control ISC. Dia juga berfungsi ketika on aircon dia gustan. Pagi dia naik RPM, dia juga. Kita masuk kita break, dia juga yang kasih kontrol itu solenoid. Okey, next dot sebenarnya ialah kanister. Ini kanister kita tidak buka sebab soketnya patah sudah. Nanti kita pula kena tuduh lagi. Jadi kita kurangkan risiko patah memata ni. Ini sebut CNS. CNS ni fungsinya pula adalah mengambil semula waktu yang CNS CNS betul lah. Kanister. Kanister ni dia daripada tangki uap masuk, lepas tu masuk pergi di tong kanister untuk tapis. Mana yang petrol bersih tu dia akan hantar ke manifold intake untuk dibakar semula. Ini fungsi kanister. Seterusnya kita ke next dia, iaitu
VSC. VS ini valve control solenoid, yaitu DVBT solenoid. Ini kalau kita RPM kita rest 3000 baru dia berfungsi, dia tahan itu cam supaya BBT sprocket itu dia berhenti sekejap untuk benarkan asap keluar. Ini untuk penjimatan minyak. Dan seterusnya ya ini I80 sensor. Dia duduk dekat filter. Bila dia duduk dekat filter, dia membaca berapakah suhu luar. Dia tahu di luar ni banjir kah, hujan kah, ribut kah, panas, dia tahu. Ini yang baca. Okey, seterusnya kita masuk ke ini power steering. Power steering dia tahu berapa tekanan di dalam berdasarkan sensor sini. Bila tekanan begini dia akan ubah tu RPM sikit lah. Kadang-kadang kalau kita pusing steering habis, kita tahan, dia memerlukan tenaga lebih. Tapi kalau RPM begitu-gitu saja, dia akan mengganggu tu kekuatan enjin. Dia bergegar enjin tu. Jadi bila ada maklumat sampai, dia tahu ini pressure tinggi, pandailah itu ECU akan naikkan dia punya RPM. Sebab itu bila kita pusing habis, pandai RPM tu goyang sikit. Sebabkan oleh tekanan power steering pump tu yang terlampau keras tu tayar di bawah, dia hantar tekanan melalui wire ni satu. Okey, seterusnya kita meluru ke penggambaran seterusnya, yaitu apa ni? OP ni banyak oil pressure. Okey, oil pressure. Dia mengukur kalau minyak tak cukup naik pergi head, dia kasih tahu. Dia akan keluar logo Aladin. Inilah logo Aladin ni. Logo Aladin. Ini OP banyak oil pressure. Dia ukur tu minyak cukup ke tidak cukup, sumbat ke mikrofon tidak, ini. Dia akan hantar logo Aladin. So yang ini adalah Econ. Kawan Econ inilah wire dia satu biji saja, dan yang terakhir adalah CKP. Inilah nyawa dia ni. Kalau ini tidak ada, tidak hidup enjin. Okey. So kita tengok berapa minit sudah? 16 minit. Okey, sekarang kita akan ringkaskan lagi. So, apa masalah sebenarnya kereta ni? Sebenarnya kita tidak mau detail. Okey, ini satu lagi saya lupa. Ini GRN, bukan GRS, itu parti politik. Ini GRN, grounding. Ini GRN, grounding. Ini semua grounding pergi ECU. Okey, kalau ini tidak ada, ECU tidak hidup, groundingnya tidak bersambung. Okey, paham? Jadi itu saja perkongsian. Jadi kita balik pada apa sebenarnya masalah ini kereta datang. Satu sahaja, yaitu masalah dia berlaku penyambungan wiring yang tidak kemas. Okey, kita tengok kameramen. Kita nampak di sini yang menuju ke macam sudah pernah kena gantilah kepala dia satu set ini. Yang menuju ke ni, ke ECU, dia warna dia merah hijau. Nampak kameramen? Fokus dia begini. Merah hijau. Betul lah, ini soket pegang ECU. Tengok dulu, kasih tahu ini ECU. Tengok. Ini saya sudah soldering so, gara-gara CMP ini CMP cam sub sensor. Asalnya ini tidak kemas, jadi dia pandai keluar logo enjin. Dan kita memeningkan kepala, keluar merah, datangnya apa ini macam kuning-kuning pun ada. Yang ini putih, keluarnya hijau. Lepas tu di sini lain warna. Ini saya sudah soldering kasih kemas, nanti kita akan balut. Inilah puncaknya kenapa kereta ini susah mau start dan keluar logo enjin. Ini CMP punya wire CMP. Betulkah CMP punya wire? Kita tengok. Okey, CMP yang ini tadi sekejap. CMP namanya cam sub sensor. Cam sub sensor mana dia punya kepala wire tu? Cam sub sensor ini. Ini cam sub sensor. Kameramen tengok sini. Okey, orang ini hantar, dia beli di Shopee barangkali di mana. Ini lagi lain. Lagi kita pening. Daripada ECU hijau merah, selepas sambungan ini lagi kuning putih. Kuning putih, lepas tu keluar lagi di soket hijau putih. Lepas tu keluar sebelah sini lagi merah kuning. Tambah gila lah kita. Jadi sebelum kita gila, kita kasih keluar semua ni wiring, kita cek satu-satu. Dan ternyata bila kita cek, rupanya ada berlaku penyambungan tidak kemas. Sekarang ini kita sudah soldering, walaupun warna lain, tapi kita sudah soldering kasih kemas dia supaya dia grip. Sebab ingat, wire komputer ni dia menggunakan low NH atau CAN bus system. Dia macam LAN lah, local area networking lebih kurang. Di satu wire ni banyak maklumat boleh masuk. Dia menggunakan perkataan L dengan H, high dengan low sahaja. Jadi kalau tidak kemas, dia akan keluar check engine. Maklumat tidak sampai dengan kemas. So sekarang ini kita tengok betulkah tidak sudah bersambung ini barang. So kita buat continuity. Okey. Masalahnya sebenarnya CMP saja, CKP sudah kita settle. Okey. Apabila dia berbunyi begini, apabila dia bunyi, maknanya bersambung. Okey, sekarang kita tes warna yang betul-betul sebenarnya yang originalnya ini putih. Okey, sekarang putih kita tengok putih. Kita tengok putih ni pergi orange, merah. Okay, kita sambung. Kamera satu orang ni pegang. Kita tengok.
Okey, bunyi ya. Okey, bersambung sudah. Tadi ini tidak bersambung, kita goyang-goyang baru hidup. Lepas tu kita pindah sebelah dia. Ini. Jadi puncanya kereta ni adalah CMP ataupun camshaft sensor tidak bersambung dengan kemas. So alhamdulillah kita sudah betulkan dan kemaskan setelah kita buka, sebab kalau berbeza-beza. Yang kedua masalahnya ya, ini adalah masalah CKP, crankshaft sensor. Okey, crankshaft sensor yang ini. Ini crankshaft sensor. Okey, wire dia ni. Okey, ini pun lagi pening, tapi ini memang originalnya. Ini tiada kacau, CKP tiada kacau, CMP ada orang kacau. Okey, pegang. Okey, pegang. Ini. Okey. Alright. Okey, untuk crankshaft sensor dia pergi junction block. Junction block mana? Ini junction block. Ini. Dia punya wire daripada sana. Kalau kita nampak adalah warna apa dia? Warna apa ini? Kita tengok, buka sini sikit. Putih hitam, nampak? Putih hitam original putih hitam. Tapi dia tidak direct pergi ECU. Ini kan ECU direct nih. Dia tidak pergi direct di ECU. Daripada sini dia pergi junction block. Junction block nih. Nih. Daripada putih hitam. Okey, kita tengok cucuk situ putih hitam. Okey, dia cucuk, tengok kameraman sana, saya cucuk sini. Okey, bunyi ya. Tengok sini saya. Bunyi. Okey. Ini kita cek yang hitam dulu, hitam. Yang ini hitam. Ini hitam nih, nampak? Hitam nampak kameraman? Nih, hitam nih. Ini hitam. Jadi kalau kita tengok sini hitam, kau cari di ECU sini hitam, tidak ada itu. Sebab ini barang pergi junction block dulu. Junction block sini. Okey, lepas tu putih. Putih sebelah. Okey, kita akan pindah sebelah. Bersambung ke tidak? Okey, bersambung. So masalahnya kereta ini ialah masalah junction block, dia tidak rapat sahaja. So dia tidak rapat. Nih, nampak? Jadi dia ini bersambung dengan hijau merah, nampak? Ini hijau, tengok kameraman dekat sini, mana nampak tu? Tuh, kasih cahaya dia. Nampak? Ni hijau merah bersambung. Itu untuk putih berteman dengan ini. Yang ini hijau merah barulah pergi direct pergi ECU. Maknanya dia ada jembatan tengah. Ini mana dia? Ini dia. Hijau merah. Betulkah? Ini hijau, mana saja punya CMP tadi tu. Zul, ada tanda ke Zul? Di sini dia ada sini. Sejak apa? Daripada sini putih. Okey, kita cek di sini dia ada. Dia tahu mana satu dia punya warna dia hijau merah. Hijau les merah. Hijau les merah. Kita tengok dulu. Tengok di sini dia di ECU daripada junction block dia lain color. Ini boleh bang. Hijau merah ini. Ini kan. Ini dia. Hijau merah. Coba tes. Lah ke dalam pula dia. Ada anu kah? Nih. Itu tadi yang anunya si Zul tajam tu. Itu. Kita cucuk dia hijau merah. Hijau, dia tengok warna dia sini. Nih tengok hijau les merah. Hijau les merah. Kita tengoklah hijau les merah sini keluar mana. Ni hijau les merah ya. Kita tengok tadi mana sudah tadi tu. Hijau les merah ni. Kameramen boleh nampak hijau les merah ni. Ni. Hijau les merah. Hijau ni ya sini hijau les merah. Hijau les merah mana? Tidak nampak pun kau kameramen. Sini hijau merah. Hijau merah. Ini dia bang. Ya, ini dia. Okey. Okey, hijau merah. So sini, cucuk dia, kita tes betul ke tidak? Ya. Okey. Allah, mati pula kita punya continuity. Dia automatic. Sekejap. Kita on dulu. Alright. Okey. Tengok, betul lah. Hijau merah, tengok tangan saya. Jangan cucuk dari depan, nanti dah rosakkan tupin. Hijau merah. Tuh, hijau merah saya sentuh hijau merah. Jadi maknanya dari sini, daripada sana pergi junction block, junction block keluar hijau, pertama masuk putih, dia keluar hijau merah. Lepas tu yang sebelah lagi hitam, dia keluar biru, hitam les biru. Hitam les biru, hitam les biru. Ini sebelah. Ni hitam les biru. Ini daripada crankshaft sensor. Kecil-kecil wire-nya nih. Kecil-kecil Avanza apa semua sama saja. Coba kita tengok betul sebelah dia pula.
Matilah pula lagi ni. Aduh. Mati pula ini skinnya ni. Okey. Betul lah. Dia tengok kameraman sana. Kasih jauh sikit tu, fokus tu boleh jauh sekejap untuk nampak dua-dua. Okey. Ni kamera sini, saya nampak dia. Okey. Okey, jadi maknanya wayar CKP hitam les biru dengan hijau les merah. Sebelah menyebelah saya dia. Sini dia. Jadi kalau kita cucuk ini hijau les merah ni. Betul lah? Ya. Hijau les merah. Okey ni. Kita cucuk lagi satu kali, betul kah? Hijau les merah untuk sebelah wayar dia, sebelah pindah. Ya. Okey. Hijau les merah tadi ini hitam. Ini kah tadi? Ini. Ya, hijau les merah ini. Dia sebelah sini. Dia mananya pin dia 1 2 3 daripada tengah, baris tengah kita tengok. Kita dari belakang boleh, jangan dari depan. Hijau les merah, hijau les merah. Ini yang tadi kita buat tadi lah. Okey. Kita cucuk sini. Okey. Okey, hijau les merah. Okey. Itu saja. Jadi maknanya sekarang selesai sudah CMP dan CKP. Jadi crankshaft sensor kita sudah kasih ketat dia punya junction block. Ini dia ada pin di sini. Coba kameramen masuk, saya kupas nih. Junction block dia mesti mau kemas. Okey, saya buka. Kita tengok. Di dalam ni ada pin. Jangan sampai ini pin terbuka ataupun longgar. Kita buka ni pin. Kita buka ni junction block. Ini junction block dia, nampak? Ini boleh terbuka ni pin. Jadi ni pin mesti mau rapat nih. Pin mesti mau rapat. Kalau ndak pun kasih grip dia. Jadi kalau kita mau dia rapat, dia kena ingat kalau tidak rapat ni barang, ni pin mesti mau rapat tuh. Yang ini apa? Merah dengan ni dia satu kali kawin. Hitam dengan ni. Hitam dia kawin dengan hitam biru. Putih dia kawin dengan hijau merah. Kameramen boleh nampak kah? Kasih fokus sini. Pasal ini susah nih kalau wiring ni konda anu nih. Okey. Jadi yang paling penting langkahnya adalah mesti mau kasih rapat di junction block nih. Ini kecil punya alah boleh menyebabkan enjin tidak hidup nih gara-gara junction block nih. Dia duduk di mana? Di dalam sebelah kiri penumpang. Sebelah ni. Jadi kita pastikan dia grip nih betul-betul, kasih tekan dia bagus-bagus supaya ini barang boleh dibuka. Kita tengok, kita buka. Kita buka, dia kasih kemas. Ini di dalam dia ada pin. Jadi kalau dia pin dia tidak kemas, dia boleh menyebabkan masalah pada sistem. Kita buka dia, hati-hati kita buka pasal dia boleh menyebabkan masalah. Okey. Coba tengok gigi di dalam nih. Nampak tu? Nih nampak nih. Jangan sampai ini pin ya, gara-gara ini pin kau punya kereta boleh keluar beribu-ribu ringgit gara-gara ini binatang saya nih. Kecil nih. Pastikan dia fit sebab dia gigit di sini. Dia gigit sini. Dia gigit sini. Dia gigit sini. Yang ini gigit sini masing-masing. Nampak? Dia looping. Dia looping macam itulah. Nampak? Dia looping. Dia looping begini. Nampak? Jelas Ini looping begitu. Nampak begitu. Yang ini looping begitu juga. Nampak? Dia looping. Bila ini tidak junction block ini tidak grip, itu yang dah hidup lagi kereta. Jadi kena paham begitu. Okey, jelas Jadi ini mesti mau dirapat betul-betul junction blocknya nih. Yang dua biji ni inilah daripada CKP, crankshaft sensor. Yang ini adalah grounding punya junction block. Ada juga gabung sini grounding dia. Okey. So sekarang kita pastikan dia fit gigit. Jadi kalau ada yang keluar CMP, cek dulu junction block dulu. Jangan dulu buka wiring. Tapi ini kita sudah cek sama juga. Rupa-rupanya ada sambungannya macam ni. Patutlah tidak boleh hidup. So itu saja perkongsian pada hari ini. Sekiranya video ini bagus, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Boleh subscribe, like ataupun share. Ataupun mungkin anda pengguna Avanza sentiasa keluar CKP, ganti sensor, ganti itu macam-macam saya ganti. Tinggal ganti kereta saja. Semua sudah ganti, tidak juga settle. Jadi cuba try dulu beginilah. Cek dia punya junction block. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini. Mungkin kita akan kongsi lagi part 2 untuk apakah hasilnya kereta setelah hidup. InsyaAllah. Cuma kita
akan buat step by step lah. Okey, itu saja perkongsian. Sekiranya bagus ataupun anda mau komen yang membina, jangan kasih kondem lah, komen yang bagus-bagus lah. Mana tahu cara saya kurang baik ke apa, ataupun mungkin anda mau komen anda pengguna Avanza kah, Rush kah, Myvi kah, lebih kurang sama saja. Boleh juga share di bawah. Masalah-masalah insyaallah kita cuba jawab lah. Kita tidak dapat jawab, nanti kita cari jawapan sama-sama. Okey, itu saja, sekian. Assalamualaikum, thank you.